Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Apa khabar penonton? Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera hendaknya. Alhamdulillah kita bersua kembali. Lama kita tak bersiaran bersama dalam rancangan Diari Rawat ni. Bukan apa yang lain ni. Ada penonton setia kita yang DM yang bertanyakan bila Diari Rawat akan bersiaran semula. So, pastinya beberapa minggu yang lalu kita memberi laluan kepada rancangan khas iaitu Naratif Khas Pasca Belanjawan 2023. Dan alhamdulillah untuk minggu ini kita kembali bersiaran menemui anda sudah pastinya di saluran berita RTM, saluran TV1 dan juga melalui aplikasi RTM Klik. Hari ini saya bersama dengan sahabat pengacara saya, Dr. Elaini Borhan. Terima kasih Munawar. Apa khabar semua? Baik penonton, seperti biasa, Diari Rawat akan bawa pelbagai topik-topik penting mengenai dunia kesihatan. Dan pada hari ini topik kita agak menarik ialah mengenai hamil lewat usia. Sebab apa yang kita tahu sebenarnya, umur memainkan faktor yang sangat penting untuk kebarangkalian mengandung bagi seorang wanita. Dan kesuburan seorang wanita itu sebenarnya dalam awal 30-an dia akan semakin merosot kerana bilangan telur dah semakin berkurangan atau ovum berkurangan dan juga kualiti yang tertinggal. Tapi pada tahun 2019 Pusat Penyakit Berjangkit CDC actually mendapat tahu bahawa kadar kelahiran bagi wanita yang berumur 40 tahun ke atas meningkat dalam 3 ke 5% setiap tahun. Dan ini adalah disebabkan oleh mungkin perkembangan teknologi perubatan semua. So, benda yang agak menarik lah sebenarnya. Menarik informasi yang diberikan oleh Dr. Elaini. So, pasti itu sebagai mukadimah lah untuk perbincangan kita pada malam ini. Selepas ini, sepastinya kita akan bawakan pakar di studio untuk kita mengupas dengan lebih mendalam lagi. Topik kita pada malam ini berkenaan hamil lewat usia. Seperti biasa juga penonton, kami nak war-warkan kepada anda sekiranya anda mempunyai persoalan ataupun ingin berkongsi pengalaman bersama kami, boleh sahaja terus saja ke Facebook rasmi kami Berita RTM ataupun DRRTM. InsyaAllah kita akan ajukan bersama dengan pakar kita seketika nanti. Dan sepastinya juga kami nak war-warkan kepada anda, tekan button ataupun kongsikan Facebook Live kami kepada masyarakat di luar sana supaya kita dapat memberikan manfaat kepada seramai yang boleh kepada masyarakat Malaysia. Terutamanya mereka yang nak mengandung selepas umur 35 tahun ke atas. Inilah topik yang harus anda dengar pada malam ini. Dah pastinya. Sebagai pembukaannya, kita nak saksikan teaser berkenaan tajuk kita pada malam ini iaitu hamil lewat usia. Okey, itu mukadimah lah berkenaan tajuk kita pada malam ini, hamil lewat usia. Topik yang sangat penting untuk kita bicarakan. Tak pun buang masa, kita terus perkenalkan tamu kita, Dr. Elaini. Siapa lagi yang tak bukan? Dr. Sai Sudah daripada Hospital Pantai Ampang. So, Dr. Sudah, apa khabar hari ini? Khabar baik, Liani. Munawar, thank you untuk bawa saya hari ini untuk membincangkan topik yang agak menarik, memandangkan sekarang ni ada banyak perubahan dari segi wanita yang berkejaya dan sebagainya. Jadi usia untuk mengandung pun semakin meningkat. Ya, betul tu. Tapi saya nak minta Doktor tolong terangkanlah. Sebab definisi untuk hamil lewat usia atau diorang panggil advanced maternal age dalam bahasa perubatan. Ada yang mengatakan bahawa umur 35 tahun ke atas. Ada yang mengatakan 40 tahun ke atas. So, mana satu sebenarnya yang diambil? Sebenarnya dia adalah 35 tahun ke atas. Sebab faktor kesuburan ni, macam Iliani cakap dalam introduction tadi, dia banyak bergantung kepada jumlah usaid ataupun senang kata telur lah yang ada pada seorang wanita. Telur yang ada pada seorang wanita tu, saya senang nak cakap, dia macam sebaya dengan wanita. Sebab apabila seorang wanita tu lahir, seorang bayi perempuan lahir, dia ada dalam 1 juta telur. Okey, bila dia capai akhir balik, puberty, dia turun kepada 300,000. Okey, so dia yang lain attrition, maknanya dia just mati dan hilang. Okey, setiap kali kita period, setiap kali kita period, dan jumlah telur berkurangan. Dan pada usia kita dalam 35-37 tahun, jumlahnya dalam 25,000. So banyak beza daripada kita start sampai ke
kita putus haid. So bila kita dah 35 ke atas sebenarnya, kualiti dan kuantiti telur tu berkurangan dan kesuburan kita menurun. Dan pada usia 40 dia menurun dengan lebih mendadak. 45 ke atas lagi susah nak mengandung. Okey, seperti yang doktor jelaskan tadi, kuantiti dan kualiti telur itu bergantung pada faktor usia seorang wanita. Yes. Okey, tadi juga doktor ada menyentuh berkenaan dengan situasi semasa sekarang ini, trend ataupun senario pasangan pada ketika ini. So pastinya ada yang merancang untuk berkahwin lewat disebabkan komitmen kerjaya dan juga pendidikan dan sebagainya. Jadi bagaimana doktor melihat pemahaman masyarakat, tahap kesedaran masyarakat berkenaan risiko hamil lewat usia ni, doktor? Okey, so sebenarnya dia ada dua perspektif. Ya. Satu, wanita yang memang start untuk cuba mengandung pada usia yang lewat, ataupun wanita yang dah sedia ada anak tapi teruskan untuk mengandung selepas usia 40 tahun. Okey, so risiko tidak berbeza ya, just because kita dah ada anak, lepas tu lepas 40 tahun kita mengandung lagi, risiko kepada janin tu tidak berbeza berbanding dengan seseorang yang baru nak cuba mengandung. Okey. So sekarang ni macam Munawar tanya, trend ni kita memang dapat tengok dengan very clear lah. 35 ke atas tu common. Ya, kita tengok ramai wanita 35 ke atas, 35 baru kahwin, lepas tu nak cuba mengandung dan sebagainya. Dan kita selalu syorkan kalau dalam setahun tu kita dah cuba dan kita tak mengandung, baik kita jumpa doktor untuk kita siasat. Dan kita perlu ingat ya, kesuburan ni bukan wanita seorang. Ya. Lelaki juga. Lelaki juga ada faktor masalah kesuburan. 30 hingga 40% pesakit yang kita tengok, dia masalah ni dengan lelaki. Tapi persepsi masyarakat adalah kalau masalah kesuburan mesti perempuan. Kita cek perempuan dululah, saya okey je kot, tak apa-apa. Tapi sebenarnya dari segi aimani dan sebagainya boleh ada isu. Ada yang aimani ada, tapi sperm ni tak ada kat dalam tu. Itu pun adalah satu keadaan. Jadi kesuburan ni adalah dua-dua pasangan, ya, dua-dua. Of course wanita kalau berusia, faktor usia tu sendiri menjadi satu halangan untuk dia, ataupun bukan halangan, menyukarkan dia untuk mengandung. Ya, betul tu. So bukan sebenarnya salah kepada wanita sahaja tetapi juga kepada pasangan lelakinya kan. Minta maaf ya Munawar. Okey, tapi sekarang ni sebab kita nak fokus kepada wanita, apakah kesan dan risiko sebagai seorang ibu yang hamil pada usia 35 tahun ke atas? Okey. So kita kena faham ya, faktor risiko adalah seperti seawalnya adalah keguguran, satu. Kedua adalah masalah dengan janin. Bila cakap masalah dengan janin, mungkin masalah kromosom ataupun masalah struktur pembentukan janin yang tidak sempurna. Okey, so kenapa ini boleh berlaku? Sebab macam kita cerita daripada awal tadi, kuantiti dan kualiti telur yang ada tu semakin menurun. So bila kita kata kuantiti, senanglah kita dah explain tadi kuantiti itu bermaksud apa. Kualiti ni sebab bila telur tu dah berusia, dalam dia mengalami pembahagian ya, untuk pembentukan janin tu, dia boleh mengalami masalah dalam proses pembahagian tu. So apabila ada masalah dalam proses pembahagian tu, maka dia boleh efek pada genetik janin tersebut. Dan sebab itulah kita boleh dapat masalah-masalah genetik pada janin. Dan kebarangkalian untuk kita, badan kita, saya rasa dia macam reject kalau janin tu ada masalah genetik tak normal. Sebab tu dia boleh gugur pada awal. 60 ke 80% keguguran awal adalah mungkin sebab janin tu tak sempurna. Janin tu ada masalah. Ya. Okey. Ya. Dan sindrom-sindrom yang berkenaan ya, yang dengan usia wanita ni adalah seperti Down syndrome. Yang kita paling tahu ialah Down syndrome. Yeah. Ramai senang semua orang tahu Down syndrome. Tapi ada sindrom lain seperti Patau syndrome, Edward syndrome dan sindrom macam Edward ni, bayi tu apabila dilahirkan dia tak boleh hidup lama. Sekejap je. Lepas tu dia dah tak ada nyawa. So ada banyak masalah kromosom lain, tetapi yang ketara sekali adalah Down syndrome. Dan juga masalah struktur. Masalah struktur maknanya sewaktu pembentukan bayi itu mungkin dia tak cukup sifat, sumbing, masalah jantung, ya, masalah dia punya saraf, banyak benda yang boleh berlaku.
Okey, daripada penerangan doktor tadi, so pastinya doktor kita nak membetulkan persepsi dalam kalangan masyarakat bahawa risiko untuk individu yang hamil pada usia lewat ini buat kali pertama dan juga risikonya berbanding dengan individu yang pernah hamil dan pernah melahirkan anak 3 ataupun 4, 5 kali doktor. Jadi bagaimana untuk kita jelaskan perkara ini doktor? Okey. Sekarang ni dia bukannya bergantung kepada jumlah anak yang kita ada ataupun bila kita start hamil anak pertama. Dia adalah faktor usia. So kalau kita 40 tahun, anak pertama, ataupun kita 40 ke atas, anak kelima, risiko kepada janin tu sama sebab kualiti telur tu. Jadi dia tak berbiasa. Berbanding dengan lelaki, dia punya sperma setiap 72 jam, dia buat baru. Tapi wanita, telur tu kita bawa daripada time pembentukan kita lahir sampai ke sekarang. So kualiti tu tetap akan menurun. Tak kira kita ada berapa orang anak. Okey. Itu persepsi yang perlu kita betulkan, Dr. Laini. Memang betul. Sebab seperti yang saya cakap, kemerosotan kualiti telur tu. Kuantiti. Bergantung pada usia seseorang wanita. Betul. Okey, sudah pasti doktor, bila menyentuh berkenaan topik ini, ramai juga yang ingin bertanyakan dari sudut apakah antara kaedah-kaedah untuk memastikan kita mencapai tahap kesuburan yang kita ingini. Ialah seperti yang doktor nyatakan tadi, kalau pasangan berkahwin tu dalam tempoh 6 bulan sehingga 1 tahun, ada sepatutnya kemungkinan untuk mereka mempunyai zuriat dan sebagainya, doktor. So dia macam ni, dia bukannya rule yang sama untuk semua couple. Okey, katakan seseorang itu dia dah start mencuba daripada umur 38, 39, dia sekarang dia dah capai 40. Tak adalah nak tunggu sampai dia 40 baru kita nak investigate. So selepas 1 tahun, then kita kena buat pemeriksaan untuk tahu apakah masalah kenapa tak boleh nak mengandung. Adakah faktor usia sahaja ataupun ada faktor-faktor lain. Kalau seseorang wanita itu ada masalah perubatan, kalau dia ada masalah perubatan, so itu senario yang lain. Mungkin masalah perubatan tu yang mengakibatkan dia susah hamil. Jadi kita kena tengok apa masalah perubatan tu, adakah dikawal dengan baik seperti kencing manis, PCOS, endometriosis. Dalam keadaan macam PCOS dan endometriosis, kalau kita dah umur 40 tahun, sebaik-baiknya kita cek dan kalau dah confirm kita buat IVF. Sebab cara natural tu memang susah. Memang susah dan usia kita semakin meningkat, kan? So jadi dia bergantung kepada keadaan wanita dan faktor-faktor risiko yang ada pada pasangan tu. Tak ada hard and fast rule. Tapi kalau kita dah 40 tahun, kalau kita dah cuba 6 bulan, 7 bulan tak dapat apa-apa lagi, baik pergi cek. Jangan tunggu sebab the clock is ticking. Setiap hari, setiap bulan yang berlalu, dia risiko tu bertambah. So doktor mengesyorkan sebenarnya katalah satu pasangan tu berumur 35 tahun. Tunggu dalam 6 bulan? Setahun. Kalau 40 tahun ke atas? Kalau 40 tahun ke atas, sebaik-baiknya cubalah dalam 4-6 bulan tak jadi apa-apa, pergilah cek. Sebab proses cek tu pun lama. Dia bukannya sekali jumpa doktor, kita dah boleh diagnose ini masalahnya. Dia ada ujian darah, dia ada ujian air mani, dia ada hysterosalpingogram. Banyak benda yang kita perlu buat sebelum kita boleh kata, okey, apa punca masalah kesuburan. So proses dia lama. So kalau lagi lama kita tunggu, lagi lamalah untuk kita start proses untuk membantu dia mengandung. Okey, itu sangat pentinglah untuk pasangan-pasangan di luar sana yang mencuba untuk mendapatkan zuriat, untuk melakukan pemeriksaan yang sangat penting untuk saringan kesihatan dan sebagainya. Ya, betul. Dan seperti yang doktor cakap, kita kena jumpa dah dalam 6 bulan atau setahun, bergantung kepada usia masing-masing. Apakah contoh, paling common lah, yang paling sering dilakukan, ujian saringan yang sering dilakukan? Untuk ibu dan untuk bayi janin ke dua-dua? Yes. Okay. Kalau untuk ibu, saya rasa yang paling penting adalah kencing manis. Okey, faktor utama sebab bila kita berusia kita tahu banyak masalah perubatan boleh ada pada seseorang wanita itu yang menyukarkan lagi untuk dia mengandung. So masalah perubatan, so kita cek serum gula kita dalam darah, tekanan darah, sebab kita ada anemia ke tak ada, maknanya masalah kurang darah, thalassemia, benda-benda macam tu kita boleh buat saringan. Itu saringan yang kita buat health screening tu semua merangkumi benda-benda macam tu. So kalau kita dah tahu yang tu semua okey, kita tak ada masalah perubatan, so itu step pertama. Untuk janin pula selepas kita mengandung. Okey. So selepas kita mengandung, untuk janin ada beberapa ujian, ada beberapa ujian. First ialah ujian kita panggil knuckle translucency. Itu adalah kita mengukur selaput di bahagian belakang tengkuk bayi.
Okey, yang tu accuracy dia dalam 60 hingga 70% untuk pick up Down syndrome. Kalau kita combinekan dia dengan ujian darah seperti ada 2 jenis darah ya, beta HCG dan juga PAPPA. Saya tak payah explain PAPPA dan sebagainya. Okey. So then dia naikkan sensitivity ujian tu ke 80%. Okey. So dan yang terbaru adalah apa kita panggil NIPT, non-invasive prenatal testing. Non-invasive maknanya dia ambil darah mak. Daripada darah mak tu, ya, dia dapat sel-sel bayi yang ada dalam darah mak tu. Kita panggil cell-free DNA. Then dia run ujian ke atas sel bayi itu untuk tahu ada risiko Down syndrome, Patau syndrome, Edwards syndrome. So yang anti-scan, NIPT semua boleh buat daripada 11 minggu. Kalau anti-scan tu 11 hingga 14 minggu. Kalau yang NIPT 11 minggu ke atas. Dan macam mana pun andai kata, so report tu akan keluar kalau NIPT dia low risk, risiko rendah atau risiko tinggi. Kalau risiko rendah, okeylah. So, tapi dia tak 100%, dia tak ada ujian yang 100%. Okay? Tapi dia kata you risiko rendah. Kalau risiko tinggi, kita memerlukan ujian yang lebih invasif yang kita panggil amniocentesis, iaitu di mana air ketuban diambil dan kita buat ujian ke atas air ketuban tu untuk confirm sama ada ya ke tidak bayi itu ada masalah kromosom. Okey, kita harap penerangan itu jelas untuk kita semua memahami berkenaan khususnya ujian pemeriksaan bukan saja untuk ibu malah juga kepada janin ataupun kandungan kita sendiri. Dan pastinya selepas ini banyak lagi perkongsian dan juga persoalan-persoalan yang akan kami ajukan mewakili anda semua penonton untuk kita fahami dengan lebih jelas topik kita pada malam ini berkenaan hamil lewat usia. Tapi sekarang ini kita nak berehat seketika dalam ini. Yalah, sebab banyak lagi yang perlu kita kupas mengenai topik ini. Besar sebenarnya. Dan so pasti kita kembali selepas ini. Baik. Kesihatan. Peruntukan kedua terbesar, 36.3 bilion ringgit. Penambahan yang paling besar ketimbang 32.4 bilion ringgit tahun lalu. Komponen utama peruntukan ini melibatkan keperluan perolehan perubatan, reagen, vaksin dan bahan guna habis termasuk peruntukan 3 bilion ringgit bagi lentekan baru secara tetap dan kontrak lebih 1,500 pegawai perubatan, pegawai pergigian dan pegawai farmasi yang menunggu sekian lama. Kesesakan kemudahan kesihatan kerajaan akan cuba diperbaiki termasuk melalui menyumber luar pesakit daripada hospital yang sesak kepada hospital lain dan juga mengadakan beberapa skim termasuk hospital universiti, hospital tentera yang dipersetujui akan diberikan kelengkapan untuk membantu kesesakan hospital seperti Hospital Selayang. Kerajaan memperkenalkan skim perubatan madani khusus untuk golongan miskin mendapatkan rawatan kesihatan di klinik dan pengamal perubatan am swasta GP seperti mana dilaksanakan Kerajaan Selangor. 120 juta ringgit disediakan untuk tujuan ini memudahkan rakyat sampai ke GP, tak perlu pergi ke hospital untuk sakit penyakit-penyakit yang ringan yang boleh dikendali oleh GP. Hospital Kebajikan berdaftar sebagai syarikat berhad menurut jaminan diberi pengecualian cukai pendapatan bersamaan amaun perbelanjaan kebajikan. Why do we tell you stories? Relevant, New, efficient, accurate. reliable. We bring you extraordinary stories from around the world, from politicians, bankers, and even your favorite celebrities. This and many more on RTM's English News. Bincanglah berhidup makmur. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya, hidup sengsara. Macam-macam skim yang ada, mesti faham ada di labu. Lesson SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web
Suruhanjaya Security Malaysia. Baik, kembali bersama kami dalam Diari Rawat. Sepastinya topik kita pada malam ini adalah berkenaan hamil lewat usia. Dan juga lain ini kita nak raikan soalan-soalan yang diajukan oleh penonton kita di Facebook rasmi Berita RTM. Dan kalau boleh kita nak bacakan soalan terlebih dahulu daripada rakan kita iaitu Ernie Yusof Saidina. Nak ajukan soalan kepada doktor. Tahun 2019 mengalami keguguran luar rahim. Sekarang berusia 43 tahun. Ada risiko ke jika hamil? Doktor, perjelaskan. Okey, hai Ernie. Pertama sekali saya nak perbetulkan itu bukan keguguran luar rahim, itu adalah kandungan luar rahim. Kandungan luar rahim ni adalah satu fenomena di mana dia kebiasaannya berlaku di salur fallopian tube, fallopian ya, salur telur gitulah nak senang cakap. Dan kalau kita mengandung di luar rahim, kandungan tu mesti dikeluarkan ya, sebab dia boleh mengakibatkan pendarahan yang teruk di dalam perut wanita ya, dan wanita juga ini membawa risiko kepada nyawa wanita ya kalau kita tak detect awal. Jadi ectopic pregnancy ni ataupun kandungan luar rahim ni dia ada faktor risiko dia tersendiri. Okey. Dalam 50 ke 60% mungkin kita tak tahu sebab kenapa lepas persenyawaan janin tu tak sampai ke dalam rahim. Ataupun mungkin ada faktor-faktor seperti endometriosis yang ada pada tube menjadikan pergerakan tube tu tak berapa elok, ataupun jangkitan kuman, kita panggil pelvic inflammatory disease yang boleh mengakibatkan juga pergerakan tube tak berapa elok ya, dan ini adalah beberapa keadaan yang boleh mengakibatkan ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy ni kalau dia jadi sekali, ya ada risiko jadi balik tapi tak semestinya. So kita selalu advise patient kalau kita dah ada ectopic pregnancy sekali, apabila kita miss period kita ya, dan kita plan mengandung, kita dah miss period, terus kena jumpa doktor, terus kena scan untuk kita pastikan janin tu di dalam ataupun di luar rahim, sebab risiko jadi balik tu ada. Tapi macam saya kata, tak semestinya jadi balik tapi risiko tu ada. Betul tu. Tak ada. Okey. Selepasnya sekarang ini penonton, selain kita bersama dengan Dr. Suda, kita juga akan bersama dengan seorang personaliti, seorang usahawan yang berjaya, seorang pelakon dan juga seorang penyampai radio. Pastinya bersama kita secara Google Meet pada ketika ini iaitu Linda On. Assalamualaikum Linda On. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okey, anak Linda On sekarang ni berusia berapa sekarang ni? Umur dia 5 tahun. Baru je masuk sekolah. Okey, Linda On, malam ni topik kita berkenaan hamil lewat usia. Mungkin Linda On boleh perkaitkan dengan pengalaman Linda On sendiri berkenaan topik kita pada malam ini. Okey, saya melahirkan kalau ikut pada usia waktu tu, tengok dekat kertas lepas melahir, di situ umur 40 tahun. So, waktu tu baru saya sedarlah saya dapat anak waktu umur 40 tahun. Dan saya pun berkahwin agak lewat, umur 36. Saya, biasalah lepas kita kahwin, kita mencuba dan sebagainya kan. So, rezeki tak sampai-sampai lagi. Selepas 3 tahun lebih, baru dapat tahu mengandung. Dan tepat usia 40 tahun. So, saya kira pada bulan lah kan, pada November baru 41. So, saya lahir pada Februari. Saya lahirkan pada Februari. So, waktu tu umur saya 40 tahun. Okey, tadi Linda On ada menyatakan dah banyak kali mencuba. Ada juga tak melakukan pemeriksaan bersama dengan doktor-doktor pakar sebelum ni? Ada buat pemeriksaan tapi katanya tak ada masalah apa kan. So kita, yalah mungkin timing tak betul apa tak betul kan. So rezeki pun belum ada time tu. Jadi ya, sebenarnya bila dapat tahu hamil tu pun time tu memang ni satu apa orang kata rezeki yang kalau kita tak ada duit, kita boleh cari duit. Betul. Kalau kita tak pandai, kita boleh kejar pandai tu. Kalau kita nak sesuatu ke tak cantik, kita boleh jadi cantik. Macam-macam cara kita boleh buat untuk nak dapatkan apa yang kita nak. Tapi untuk rezeki dapatkan anak ni, hanya Tuhan je yang tentukan. Macam mana cara kita cuba, kalau Tuhan tak bagi, tak bagilah. Kalau Tuhan bagi, itu rezeki. So waktu tu saya sebenarnya tak ada give up. Cuma saya macam dah berserah aja, saya dah reda aja waktu tu. Tak sangkalah mengandung waktu tu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul apa yang dinyatakan oleh Linda On tadi. Zuriat ini merupakan anugerah kurniaan daripada Allah SWT. Dan pastinya sepanjang proses kehamilan Linda On, apa perkara-perkara yang dilakukan oleh Linda On untuk menjaga kesihatan diri dan juga bayi?
saya sangat berhati-hati sebab saya sedar waktu tu usia saya bukan lagi seorang perempuan muda, wanita muda umur 20-an, awal 20-an. Dan saya sangat jaga pemakanan saya. Saya banyak tanya pada doktor apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan, apa yang perlu saya jaga, apa yang perlu saya minum, apa saja yang masuk ke dalam mulut saya, apa saja aktiviti harian saya sangat berhati-hati. Sebab saya sedar saya tidak semuda wanita lain yang hamil. Contohnya awal 20-an. So saya sangat jaga pemakanan lah. Cuma satu je lah. Bila kita mengandung di lewat usia ni, dia punya apa orang kata stamina takkan sama dengan budak-budak muda yang mengandung 19, 20 tahun, 21, 22 tahun ni. Dia takkan sama. So itu yang saya perasan. Nak bila dah beranak, jaga anak bekerja sana sini, umur dah 40 lebih lagi lah. Dia punya penat tu rasa. So dia punya penat tu yang rasa sebenarnya. Ya. Betul tu Linda On, bila kita dah berusia sikit kan, nak kejar anak, jaga baby tengah-tengah malam memang sangat susah. So apa yang Linda boleh bagi tahu atau nak bagi kata-kata semangat kepada penonton kita pada malam ini yang hamil dalam lewat usia? Yang mungkin masih lagi mencuba kan. Saya faham perasaan tu. Setiap anda yang berkahwin pastinya ada terselit impian, sedikit impian tu mungkin ada untuk mendapatkan zuriat sendiri. Sebab dapat anak sendiri ni Masya Allah satu rezeki yang sehebat-hebat, sebesar-besar rezeki yang Allah bagi pada kita. Jangan pernah berputus asa. Mulut ni, hati kita jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berharap. Sentiasa fikir positif. Dalam masa yang sama kita redha dengan apa ketentuan Tuhan dan sentiasa mencuba. Saya tak pernah rasa macam waktu tu saya dah umur 38, dah 39, saya macam tak ada rasa macam mungkin tak ada anak kot. Saya tak pernah sekali pun terlintas dalam mulut ni mengatakan mungkin aku tak ada anak. Saya tak pernah sekali terfikir macam itu. Saya cuma berfikir satu hari nanti kalau kita ada anak, macam itu saya selalu cakap dengan suami saya. Dalam masa yang sama, ya Allah ya Tuhanku, kurniakan aku zuriat, kurniakan zuriat. Alhamdulillah Tuhan makbulkan doa tu. Tak sangka 40 tahun dapat juga. Walaupun seorang anak, tapi itu rezeki yang paling hebat, Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah pastinya itu merupakan satu perkongsian. Kata-kata Linda On sendiri sangat indah lah. Apa yang paling penting adalah jangan berputus asa, jangan berhenti kita berdoa dan berharap kepada Tuhan untuk kita mendapatkan zuriat. Kerana sudah pastinya zuriat merupakan anugerah yang paling besar kurniaannya. InsyaAllah kalau rezeki ada di situ, memang kita akan dikurniakan zuriat seperti itu. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Linda On kerana sudi meluangkan masa bersama kita dalam Diari Rawat. Terima kasih Kak Linda. Sama-sama. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik. Bersama Dr. Suda kembali. Dr. Suda. So, seperti yang kita cakap, bagi mereka yang berusia lebih daripada 40 tahun ke atas, keguguran sangat sering berlaku. Betul? Lebih senang daripada yang baru. Yep. Pada umur 20 tahun, 30 tahun. Yep. Apakah cara-cara untuk mereka mengelakkan komplikasi keguguran? Okey, ini satu soalan yang agak susah untuk saya jawab. Tapi kita tahu yang faktor keguguran ni adalah cara Tuhan selamatkan bayi itu daripada keluar dengan kecacatan berbagai. Betul. Okey. So sebab tu saya kata tadi, kebiasaannya kalau kita gugul di awal kandungan, kemungkinan kandungan tu tak sempurna. Ada masalah. Jadi itulah cara, bukan badan kita lah, ada kuasa yang lebih besar daripada badan kita kan, yang menggugurkan janin itu. Jadi apa yang wanita boleh buat, kesuburan tu secara semula jadi akan kurang, betul tak? Tapi apa yang kita boleh buat adalah, satu, kita kena pastikan kita praktikkan gaya hidup yang sihat. Itu satu yang pertama. Macam Linda On cakap, kita akan cepat penat, stamina kita rendah. Jadi kita kena pastikan kesihatan kita dalam tahap yang bagus, tahap yang bagus. Okey, itu satu. Minda kita positif, itu sangat penting, sebab kalau kita give up awal memang tak akan jadi apa-apa. Aku tak boleh lah, tak dapat dah. So kita pun tak bersemangat. So satu, minda yang positif.
Dua, gaya hidup yang sihat dari segi pemakanan kita. Harus pemakanan yang seimbang. Ya. BMI kita ataupun berat badan kita sepatutnya optimum. Ya, untuk kita cuba mengurangkan apa-apa risiko yang mungkin ada. Ambil folic acid. Folic acid 3 bulan sebelum kita merancang untuk mengandung. Ini boleh mengurangkan masalah saraf pada bayi. So ini adalah antara beberapa benda yang kita boleh buat untuk kita cuba elakkan. Jangan merokok. Merokoklah adalah salah satu punca, ya, salah satu punca kualiti telur berkurangan, kuantiti telur berkurangan dan juga kualiti janin. So jangan merokok, alkohol, dadah, semua tu kita kena jauhkan. So dengan cara itu kita cuba, itulah kita ikhtiar kita untuk cuba dengan berharapan kita boleh kurangkan risiko keguguran sebab janin tu sihat. Okey, tapi ni kita tengah cakap pasal keguguran di awal, di first trimester. Apa pula yang dipanggil, berapa peratus akan dapat IUD, intrauterine death pula? Okey, intrauterine death sebenarnya itu bergantung kepada dia, faktor usia ni bukannya direct berkaitan dengan intrauterine death. Tapi of course faktor risiko mungkin tinggi sikit daripada mereka yang lebih muda. Sebab ini dikaitkan lebih dengan masalah perubatan yang mungkin ada pada ibu. Ya, seperti kencing manis. Dia sedia ada dah ada kencing manis sebelum dia mengandung. Risiko dia lebih tinggi. Sedia ada dah ada darah tinggi. So preeclampsia lebih tinggi. Ataupun masalah-masalah lain, ya, seperti SLE dan sebagainya. Dan satu lagi yang saya nak bring up dekat sini. Wanita ni kita biasa akan tahu kita ada masalah perubatan sewaktu kita hamil. Betul. Sebelum tu kita tak tahu. Sebab biasanya bila kita pergi ke jumpa doktor sebab kita demam, dia cek untuk demam tu je. Batuk sesama, kita cek untuk itu je kan. Tapi bila datang sewaktu hamil, akan dicek dari ujung rambut ke ujung kaki. Masa itulah tiba-tiba kita tahu, I ada thalassemia, I ada kencing manis, I ada anemia, macam-macam. Tapi doktor sebelum ni saya tak ada. Sebelum ni tak pernah cek. Itu beza dia. So wanita ni waktu dia mengandung tu memang akan cek satu persatu. Dekat klinik kesihatan ke, doktor pakar ke, tak kira. Semua akan cek satu persatu dan kita akan boleh kenal pasti masalah-masalah yang ada. Ada juga wanita yang mungkin ada masalah jantung di sini tak tahu. Masa mengandung kita baru cek tahu, ada isu dengan injap, ada jantung berlubang yang kecil dan sebagainya. Contohlah kan. So semua benda-benda ni adalah faktor jugalah yang boleh membawa kepada endpoint yang tak berapa baguslah. Okey, baik doktor. Selepas ini kita nak dapatkan lebih banyak lagi penjelasan lebih lanjut daripada doktor sendiri berkenaan tajuk kita pada malam ini, dan selepas ini kita nak war-warkan sekali lagi kepada penonton di luar sana. Jangan lupa untuk titipkan persoalan anda ataupun kongsikan pengalaman anda di Facebook rasmi kami Berita RTM ataupun DR RTM. Selepas ini kita nak ajukan kepada pakar kita seketika nanti. Dan sekarang ini kita nak saksikan pakej yang sangat menarik, iaitu berkenaan betul ke minuman ais ni boleh menggemukkan? Betul ke tak? Saya dengar tu. Nak tahu lebih lanjut, jom kita saksikan pakej betul ke ini. Betulkah minum ais boleh membekukan lemak di dalam badan? Adakah apabila kita minum minuman berais, ia akan membuatkan kita bertambah berat badan? Sebenarnya itu adalah mitos. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Sebenarnya kalau kita nak minum ais, dibolehkan, tetapi minumlah ais kosong sahaja. Makanlah pemakanan dan minuman yang sihat. Kecemasan, boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langkah gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
MERS 999. Gunakan dengan berhemah. Saya rasa ini bagus. Ini adalah satu usaha kerajaan yang patut kita hargai dan kita banggakanlah bagi membantu rakyat kita yang agak susah sekarang tu. Ini agak economical untuk customer kita lah. Untuk saya rasa kita kena support lah sebab pada masa sekarang ni kan dengan ekonomi yang tak menentu, jadi program macam ni yang dapat mengurangkan beban. Bagi saya benda ni patut digalakkan sebab dia boleh membantu banyak lagi golongan yang yang tak berkemampuan lah, ataupun orang-orang yang macam maksudnya lagi memerlukan macam ni, sebab dia satu set balance sangat, ada air, ada nasi, ada lauk dengan sayur sekali. Radio, my favorite song. Kalau pergi Kuala Kubu, tulis nama atas batu. Bukan gol! Seronok kan? Anda boleh tonton secara langsung, VOD, dengar radio dan podcast melalui satu aplikasi. Muat turun aplikasi RTM Kids sekarang. Kerajaan bersetuju untuk menyalurkan bantuan khas kewangan Aidilfitri sebanyak RM700 kepada semua penjawat awam. Grade 56 ke bawah, grade 56 ke bawah. Termasuk lantikan kontrak, selain RM350 juga akan disalurkan kepada pesara kerajaan. Pintu dah, tingkap dah, CCTV dah, semua dah. Sang, nak macam ni? Ada banyak kat luar. Siapa? Kita kena halang mereka dari masuk. Maksudnya mereka aktif pada awal pagi dan lewat petang. Mana? Aduh. Guna ni lah. Lindungi diri anda daripada musuh. Gunakan perlindungan yang sesuai. Baik penonton, anda masih lagi bersiaran bersama kami dalam Diari Rawat. Kita masih lagi membicarakan berkenaan topik kita pada malam ini, iaitu hamil lewat usia. Dalam ini pastinya banyak lagi persoalan yang akan kita kupas bersama dengan pakar kita pada malam ini. Ya, tapi kepada penonton kita, jangan lupa utarakan soalan-soalan anda di Facebook Live kami juga. Kerana sekiranya ada apa-apa soalan yang nak tanya sangat, sekarang kita ada pakar yang dapat memberi jawapan yang paling sesuai untuk anda. Baik, Dr. Sudah. Seperti yang kita tahu, kita akan ada masalah genetik. Kemungkinanlah masalah genetik kepada bayi-bayi. So, paling selalu orang dengar ialah Down syndrome atau sindrom Down. Apakah risiko atau peratus sindrom Down yang akan dapat pada usia? Apa yang saya tahu kan, kalau kita muda dalam 25 tahun ada peratus dia, kalau kita 35 tahun ada usia dia. Betul, sudah ada breakdown dia ke? Okey. So risiko untuk wanita yang berusia 30 tahun ke bawah adalah dalam 1 dalam 1250. 1 dalam 1000 lah. Tetapi risiko tu meningkat dengan mendadak, ya. Sampai 2 kali ganda, ya. Kalau 40 ke atas dia jadi 1 dalam 100. So the risk memang melonjak kalau umur kita 40 ke atas. Maknanya kalau kita 35, dia akan jadi dalam 1 dalam mungkin 500. 4 ke 500, dan kalau kita 40 ke atas dia 1 dalam 100 risiko dia. Sangat merisaukanlah sebab kadar rasio dia sangat kecil lah sekarang ni. Tapi adakah apa kita panggil dalam bahasa perubatan termination of pregnancy, kita menamatkan riwayat kandungan itulah dengan bahasa kasarnya. Ada tak role untuk termination of pregnancy untuk kandungan yang Down syndrome? Okey, sebenarnya untuk Down syndrome dia ada spektrum dia. Tetapi anak-anak Down syndrome ni dia boleh hidup, ya. Cumanya kalau kita tengok ada yang boleh buat daily living activity dia, maknanya aktiviti-aktiviti dia boleh jalankan dengan bantuan, ada yang tak boleh. Jadi Down syndrome ini tidak memberikan kita kita tak ada kelonggaran untuk membuat termination of pregnancy kalau dia Down syndrome. Bagus. Okay? Tetapi kalau Patau syndrome,
Edward syndrome. Sindrom ni dan sindrom lain di mana apabila bayi itu dilahirkan, dia memang tak boleh hidup. Dalam keadaan-keadaan macam tu, dan dia boleh bincang dengan family untuk buat termination of pregnancy. So itu boleh. So ada beberapa faktor. Satu, faktor bayi. Kedua adalah faktor mental ibu tu sendiri yang membawa kandungan tu. So ada juga ibu yang walaupun dia ada Edward, dia nak tunggu, dia nak lahirkan dan kebiasaannya akan pramatang. Ada yang dia tak boleh. Dia tak boleh nak accept ataupun susah untuk dia bila tahu janin tu bila keluar nanti tak bernyawa. Jadi atau tak bernyawa untuk lama. Jadi ada role untuk termination of pregnancy dalam keadaan-keadaan macam tu. Okey. Doktor, saya nak berbalik kepada penerangan doktor tadi berkenaan pemakanan yang seimbang. Jadi mungkin kita boleh perincikan lagi kepada penonton di luar sana, khususnya masyarakat ataupun ibu-ibu yang pada ketika ini hamil pada usia yang lewat ini, apa antara makanan-makanan yang sihat dan juga digalakkan untuk memastikan kesihatan bayi ataupun janin mereka. Okey. So makanan seimbang ni macam biasa, kita perlu ada peratusan karbohidrat, protein yang tinggi, serat dan juga vitamin. Okey. Makanan-makanan yang kita tak sepatutnya ambil adalah terutama number 1 ialah makanan yang daging-daging yang tak dimasak dengan sepenuhnya. Uncooked meat ataupun fish, sashimi apa semua tu tak payahlah, tunggulah lepas bersalin baru makan sashimi. Yang tu jangan makan. Sushi yang ada salmon yang tak dimasak tu jangan makan. Kalaulah kita nak sangat makan steak tu, well done. Jangan makan yang medium well ke rare ke, jangan. Kena well done. Lepas tu ikan. Ikan ni sebenarnya sebab di Europe dan sebagainya dia banyak ikan yang high mercury content. So ikan-ikan tu kita sepatutnya jangan makan, dan ikan-ikan di sungai sebab kita tak tahu sungai tu polusi dia macam mana, apa kandungan ikan kan. So jadi ikan-ikan yang kita biasa makan macam ikan bawal dan sebagainya yang tu semua okey. So ikan yang tinggi mercury kita perlu avoid, dan of course alkohol, kopi. Boleh minum tak kopi? Boleh ke tak? Boleh. Cawan sehari. Oh, ikut kuantiti. So dia sebenarnya dia ada measurement dia dalam 200 gram ke something like that. Tetapi dalam kopi kita, dalam seharian kita, kafein bukan dalam kopi saja. Hot chocolate pun ada kafein. Dark chocolate pun ada kafein. Banyak benda yang kita makan, kita konsum ada kafein. So, kita selalu limitkan kopi tu kalau nak sangat secawan sehari boleh. Okey. Dan Elaine ni dan juga doktor, sekarang ini kita juga ingin meraihkan soalan-soalan yang diajukan di Facebook rasmi kita, Berita RTM. Kita ada satu soalan yang ingin kita bacakan, iaitu daripada Adiba Azhani, iaitu salam sejahtera doktor, bagus dan jelas penerangan doktor sudah. Saya nak tanya, pernah membuat cek dan doktor ada mention unexplained infertility. Sebab semua okey, salur falopio pun tak blok. Saya nak tanya, adakah jika mahu mengandung hanya berjaya jika melalui IVF? Susah ke untuk pregnant natural? Okey, ini senario yang sama dengan Linda On. Di mana pasangan tu selepas buat semua pemeriksaan, dua-dua normal, tak jumpa punca, tiup okey, pengeluaran telur okey, air mani okey, tetapi tak menjadi juga. So sama ada kita nak ambil dia sebagai belum ada rezeki ataupun kita nak cuba IVF lah. So kalau kita dah cuba masih tak boleh, dan kita cuba IVF. Sebelum IVF kita boleh cuba IUI, itu intrauterine insemination, di mana air mani diambil daripada suami dan kita masukkan terus ke dalam rahim wanita lah. Okay? Then the next step ialah IVF. Kadang-kadang unexplained infertility ni memang susah sebab kita tak tahu apa faktornya, sebab apabila kita cek semua normal. Jadi ada juga pasien yang secara spontan boleh mengandung, mungkin makan masa sikit, tetapi ada yang perlukan IVF. So bergantung, inilah masanya kita kena tengok apakah faktor usia wanita, sama ada kita boleh tunggu dan cuba ataupun kita nak teruskan dengan IVF. Begitu. Baik, kita harapkan ini menjawab persoalan daripada rakan kita Adiba Azhani itu tadi, daripada penerangan daripada doktor tadi, jelas untuk menunjukkan bagaimana pentingnya kita mengamalkan gaya hidup sihat, melakukan pemeriksaan bersama dengan pakar-pakar dan sebagainya. Jadi selepas ini kita nak saksikan satu bingkisan
Elaini? Ya, sebab tadi kita bercakap mengenai makanan sihat atau makanan yang harus dielakkan. Sekarang kita akan pergi ke resepi sihat. Apakah yang penting untuk ibu yang hamil lewat usia? Silakan. Pengambilan pemakanan yang sihat penting semasa hamil. Tujuan utama ibu perlu menjaga pemakanan yang sihat semasa hamil ni untuk memastikan perkembangan janin yang sihat. Yang kedua, untuk memastikan ibu itu kekal sihat sepanjang kehamilan. Dan ketiga, untuk membekalkan nutrisi yang perlu sepanjang kehamilan. Seterusnya, ibu itu dapat mencapai pertambahan berat badan yang sesuai lah sepanjang tempoh kehamilan itu. Ya. Keperluan yang utama untuk ibu semasa hamil ni adalah dari segi nutrien tenaga. Sumber tenaga yang utama adalah daripada karbohidrat. Karbohidrat kalau kita tengok daripada makanan harian kita, contohnya macam nasi, mi, bihun, roti, biskut. So ini sumber tenaga utama untuk ibu lah. Keperluan nutrien yang kedua adalah protein. So protein ini penting untuk pertumbuhan bayi juga dan untuk ibu. Semasa trimester pertama perlu dalam 0.5 saja, sikit saja. So masa dia signifikan sebenarnya masa trimester ketiga. Dia perlu lebih kurang 25 gram ekstra. So daripada mana sumber protein ni? So daripada ayam, ikan, telur, makanan laut, apa sumber protein yang baiklah. Ya. Nutrien yang ketiga yang sangat penting untuk ibu hamil, malah sebelum hamil lagi. Bila ibu tu dah merancang untuk hamil, so kita akan sarankan ibu tu hamil, iaitu asid folik. Sebab asid folik ni penting untuk mencegah kecacatan pada neurotube. Nutrien yang keempat yang penting ni adalah kalsium. Sebenarnya sebelum hamil dengan semasa kita hamil, keperluan dia sama. 1000 mg. Satu hari. So kalsium ni penting untuk pembentukan tulang dan gigi baby lah, bayi. So bezanya semasa hamil, jika ibu itu tidak mencapai keperluan 1000 ni, so kesannya biasa lepas bersalin, mungkin a few week, lepas beberapa minggu lepas bersalin tu, ibu akan mengalami masalah dekat gigi. Sebab simpanan kalsium kita ni dekat tulang dengan gigi. So biasanya dekat gigi lah yang kita nampak cepat ni. Biasanya gigi berosak ataupun dia kena caries lah. Sebab tu kalau ibu tu sebenarnya bila dia plan nak hamil, dia start makan sihat supaya simpanan nutrien dalam badan dia tu optimum lah. Okay. Yang kelima pula ialah iron atau zat besi. Zat besi ni sangat penting. Dia perlu untuk pembentukan sel darah merah sebab masa kita hamil, isi paru darah ibu tu akan meningkat untuk menampung keperluan ibu dengan bayi lah. Masa hamil, ibu memang perlu suplemen. Dia tak, daripada semua makanan pun ada, tapi memang tak boleh memenuhi keperluan ibu lah. Kalau daripada sumber makanan semula jadi ni macam daripada hati, daging, seperti makan ayam, ikan pun ada zat besi. Tapi tak cukup. Sebab kalau sebelum hamil, kita perlu zat besi ni dalam 29 mg. Tapi bila kita hamil, peningkatan tu sangat banyak, up to 71 mg. Ya, so total up masa kita masuk trimester ketiga tu, keperluan tu up sampai 100. Daripada 29 jadi 100. So memang perlu pengambilan suplemen lah. So ni antara 5 nutrien utama yang paling ibu kena jagalah semasa pregnancy. Kita tawarkan kredit e-tunai belia Rahmah khusus kepada 2 juta orang belia di antara 18 hingga 20 tahun dengan peruntukan RM400 juta.
Assalamualaikum, Ji. Waalaikumsalam. Kami datang ni nak buat pemantauan aktiviti pemeriksaan pembiakan Jamal Aedes. Saya lakukan setiap minggu. Akan periksa di dalam dan di luar rumah. Ini semua sebab saya hadir latihan cari dan musnah yang Kombi anjurkan. Nampaknya Haji dah amalkan dan menjadi kebiasaan. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Saya merasa sunyi dan perasaan sedih berpanjangan. Saya sering menyalahkan diri dalam setiap permasalahan. Saya kerap mempunyai pandangan negatif terhadap diri sendiri. Awas! Itu tanda-tanda kemurungan. Jangan pandang remeh kerana masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka menjadi masalah kesihatan kedua tertinggi selepas penyakit jantung. Jangan biar emosi mengawal diri anda. Baik penonton, kita dalam ruangan terakhir dalam Diari Rawat. Sepastinya kita nak teruskan perbincangan untuk topik kita pada malam ini, hamil lewat usia. Tapi terlebih dahulu, Elaini dan juga Doktor, kita nak raikan sekali lagi soalan-soalan yang diajukan di Facebook rasmi kita. Kita nak baca persoalan yang diajukan oleh Nadia Izwani Azizan. Salam sejahtera Doktor. Saya berusia 41 tahun, sedang mengandung 4 bulan dan kandungan kembar. Saya mempunyai masalah HB rendah dan zinc yang sangat rendah. Apakah risiko kepada bayi-bayi kandungan saya? Okey. Hai, mengandung twins ni dengan sendiri dia ada risiko-risiko. Risiko lebih tinggi kalau kembar tu berkongsi satu uri. Okey. Dan boleh ada apa kita panggil twin-to-twin transfusion, satu bibi besar, satu bibi kecil dan sebagainya. Dari segi anemia, bila kita tak cukup darah ni, first step ialah kita kena tahu dia anemia ni jenis yang apa. Dia zat besi saja tak cukup ke ataupun thalassemia. Okey? Dan kita perlu meningkatkan hemoglobin sebab kalau thalassemia kita bagi iron, kita bagi zat besi tak mencukupi ya. Kita mungkin perlu bagi darah ya. Kalau iron deficiency kita perlu bagi iron ya. Jadi kalau kita ada anemia dan kita punya sel darah merah tu tak cukup, maka dia boleh efek pada tumbesaran bayi ya. Tumbesaran bayi tu tak berapa eloklah, mungkin bayi tu kecil ya. Sebab hemoglobin tu membawa oksigen kepada bayi tu. So kalau hemoglobin kita tak cukup, maka oksigen yang diperlukan untuk bayi untuk tumbesaran dan sebagainya tak cukup juga. So itu adalah salah satu faktor lah di mana kita perlu first check anemia jenis apa dulu dan kita perlu naikkan hemoglobin kita kepada paras yang normal. Kebiasaannya 11-12 macam tu adalah yang terbaik. Okey. Doktor, kita nak baca satu lagi persoalan yang ini. Alright, soalan daripada Haryati. Salam sejahtera Doktor. Kalau oligospermia, boleh hamil normal atau perlu IVF? Okey. Doktor, terlebih dahulu. Apa tu oligospermia? Mungkin ramai tak faham, Doktor. Okey, oligospermia ni adalah faktor kesuburan lelaki di mana sperma yang ada tu tak mencukupi. Okey. So ada beberapa faktor kenapa tak mencukupi. Satu mungkin ada blok
dekat kita punya vas deferens ya, sebab tu sperma tu tak sampai ya apabila dia keluar air mani ya. So kita perlu first check punca kenapa dia ada oligospermia, maknanya sperma tak cukup ya. Then kita boleh cuba ubat. Kalau kita tahu faktor struktur tak ada masalah, kita boleh cuba beberapa jenis ubat yang boleh meningkatkan counts tu, kita boleh meningkatkan sperma yang ada. Kalau berjaya, dan boleh cuba. Kalau tidak, memang perlulah buat IVF. Kerana kalau memang faktor sperm tu kita bagi ubat pun dia tak improve dan sebagainya, dan memang perlulah, sebab dalam sperma yang sedia ada tu pun kita tak tahu berapa yang normal dan yang tak normal. Kita perlukan sperma yang normal. Okey, so oligospermia sperm dah sikit dah. Dalam sperm sikit tu mungkin ada yang dia punya struktur tak normal. Kepala tak normal, ekor tak normal, badan tak normal, pergerakan tak normal. Banyak benda yang kita perlu tengok ya. So jadi itu akan rendahkan lagi yang normal. Jadi sebab itulah disyorkan untuk buat IVF lah kalau semua benda lain dah cuba. Okey. Okey. Nampak yang lain ni dia tadi membelik soalan yang lain ni. Seronok macam-macam soalan ada kat sini. Tapi ada satu soalan yang menarik perhatian saya daripada Puan Intan Nur Ain. Hello doktor, saya ada pertanyaan. Saya telah menjalani rawatan IVF tetapi tidak dapat diteruskan kerana terdapat ketulan sis sebesar 12 cm yang menutup ruang rahim saya. So doktor pakar telah menyarankan saya untuk membuat pembedahan untuk membuang sis tersebut dan kemungkinan sebelah tiub saya turut dibuang juga. Soalan saya, adakah masih ada harapan untuk mengandung pada usia 40-an memandangkan tiub sebelah telah dibuang, dan bolehkah saya teruskan IVF selepas menjalani pembedahan tersebut? Okey, dari segi pembuangan tu memang pentinglah sebab sis tu sangat besar ya, 12 cm tu agak besar macam ni lah. Okey, so itu memang perlu buang dah, dan memang risiko tinggi tiub tu juga dibuang. Untuk kita mengandung, kita actually perlukan satu ovari. Dah cukup dah ya. Tapi of course dengan faktor usia telur tu berkurangan. So ini akan menyukarkan sikitlah untuk kita mengandung secara semula jadi. Tetapi IVF masih boleh sebab IVF kita akan pick up telur yang ada dalam ovari yang kita dah stimulate, pick up dan kita masukkan terus ke dalam rahim. Jadi faktor tiub tu tak membawa apa-apa perbezaan, ada tiub ke tak ada tiub, IVF masih boleh dibuat. Okey, itu sahaja kesempatan kita lah untuk kita membaca persoalan-persoalan yang anda ajukan. Terima kasih kami ucapkan kepada penonton kita yang telah pun memberikan persoalan untuk kita ajukan bersama dengan pakar. Doktor, sedikit kesimpulan untuk topik kita pada malam ini, hamil lewat usia, doktor. Apa yang ingin doktor sampaikan kepada masyarakat luas? Okey, so pada kesimpulannya saya rasa memang ini adalah trend di mana wanita mengandung dengan usia yang lebih meningkat sekarang ni. Jadi amalkan gaya hidup yang sihat ya, ambil folic acid, buat pemeriksaan berkala supaya kita tahu kesihatan kita optimum, dan juga jumpalah doktor awal ya kalau kita rasa kita dah mencuba dan kita tak dapat mengandung. Awal kita cek, awallah kita boleh kenal pasti masalah dan perbetulkan, sebab prosesnya lama. Dia bukannya sekali jumpa doktor dah terus tahu masalah, dah terus boleh proceed. Jadi jangan give up ya, sekarang ni teknologi dah berubah ya, dan ada banyak option untuk membantu couples untuk mengandung. Baik, itu penjelasan yang cukup baik untuk kita semua fahami berkenaan tajuk kita pada malam ini, iaitu hamil lewat usia. Terima kasih doktor atas kesempatan pada malam ini, dan juga kita nak ucapkan terima kasih kepada penonton setia kita kerana menemani kita sehingga ke akhir rancangan. Walaupun kita mendapati apa yang telah dinasihatkan oleh doktor itu tadi, wanita hamil lewat usia ini mempunyai risiko, namun ianya juga bergantung kepada rezeki Allah SWT. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Ya, bersama Munawar dan saya juga. Insya-Allah. Dan jangan lupa siaran ulangan pada esok hari jam 3.05 petang. Baik.